Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Irwan, yang saya hormati semua pendengar Radio IKIM, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Jadi Alhamdulillah kita sampai pada muka surat 33. Maknanya kita sampai kepada penutup Kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi dalam muka surat 33 Imam Sanusi berkata, sewajarnya bagi mereka yang berakal fikiran membanyakkan menyebutnya, di samping merenung dan memerhatikan segala perkara akidah yang terkandung di dalamnya sehingga sebati dengan darah dagingnya. Maksud ini ialah kenyataan yang amat penting yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Maksud Imam Sanusi radhiyallahu anhu ingin mengajarkan kepada kita bahawa yang menjadi kewajipan ke atas umat Islam ialah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Imam Sanusi radhiyallahu anhu, dia mengakhiri kitabnya dengan menyatakan satu amalan yang amat penting di dalam Islam, iaitu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila manusia tadi memahami bahawa di dalam Al-Quran terdapat arahan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira. Jadi apabila umat Islam menyedari terdapat arahan di dalam Al-Quran yang mengarahkan umat Islam berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang Imam Sanusi radhiyallahu anhu ingin mengaitkan hubungan antara ma'rifatullah dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memahami dengan lebih jauh atau untuk memahami dengan lebih jelas hubungan antara ibadat dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dapat kita fahami daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya tidak hendakku mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka tadi menyembah aku. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak boleh difahami kan dengan akal manusia semata-mata, ataupun difahami tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Kerana ayat yang kita bacakan tadi, sekiranya difahami secara kasar, kita dapat memahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadat. Cuma adakah ibadat penghujung bagi segala-galanya? Adakah diciptakan manusia dengan semata-mata ibadat? Apakah penghujung bagi ibadat tersebut? Apakah tujuan yang nak dicapai oleh manusia daripada ibadat yang dilakukan bersemenjak dia bala sehingga sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka oleh sebab itu, untuk memahami perkara tersebut, imam-imam dan ulama-ulama tafsir radhiyallahu ta'ala anhum menyatakan bahawa sebagai contohnya Ibnu Abbas, dan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Alusi, dia menyatakan di dalam tafsirnya bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mentafsirkan liya'budun dengan makna liya'rifun. Begitu juga Imam Mujahid, dan begitu juga Ibnu Jurayj, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Bawawi. Jadi sekarang ini cuba kita dengar nas kan daripada Imam Alusi radhiyallahu ta'ala anhu
Dia berkata, wa qala Mujahid inna ma'na liya'budun liya'rifun wa huwa majazun mursalun min itlaq ismi sabab 'ala al-musabbab. Jadi yang nak dinyatakan di sini bahawa yang dimaksudkan dengan diciptakan manusia untuk beribadat ialah liya'rifun, agar mereka tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di dalam istilah bahasa Arab, sekiranya mereka mempelajari ilmu balaghah, maka dia dinamakan sebagai majazun mursal. Kan maksudnya dipindahkan lafaz dengan mengkehendaki satu makna yang lain. Maksudnya kita gunakan sesuatu lafaz tetapi dikehendaki makna yang mempunyai hubungan dengan lafaz yang kita nyatakan. Jadi Imam Alusi menyatakan apakah hubungan antara lafaz ibadat yang dinyatakan di dalam ayat dengan ma'rifatullah yang menjadi tujuan kepada penciptaan manusia. Maksudnya sebenar-benarnya penciptaan manusia ialah liya'rifun, untuk mereka tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan lafaz liya'rifun tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ciptakan jin dan manusia melainkan kerana supaya mereka beribadat. Jadi Imam Alusi menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ibadat sekalipun makna yang dikehendaki ialah ma'rifatullah, kerana ibadat ialah sebab, kerana ibadat ialah jalan, kerana ibadat ialah laluan, kerana ibadat tadi ialah pintu untuk manusia tadi sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Imam Sanusi berkata, ولعل السر فيه التنبيه على أن المعتبرة هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة. Jadi nak dinyatakan di sini oleh Imam Sanusi, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebab, iaitu ibadat, di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa dia menciptakan manusia untuk mengenalnya. Jadi Imam Alusi berkata bahawa moga-moga ataupun boleh jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia dicipta kerana ibadat ialah untuk menyedarkan manusia, ialah untuk menekankan kepada manusia bahawa ibadat ialah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu rukun Islam yang 5 tadi, ibadat ni ialah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah seperti yang dicapai oleh ahli-ahli falsafah yang semata-mata mengkaji dengan akal, dengan semata-mata membaca buku-buku yang berkaitan dengan alam semesta ketuhanan, dan lalu mereka tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tersebut. Maka jalan tadi tidak dikehendaki daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan yang diiktiraf ma'rifatullah, yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ialah ma'rifah yang terhasil melalui jalan ibadat. Jadi setelah kita faham tujuan manusia dicipta ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan jalan ataupun sebab yang akan menyampaikan manusia kepada ma'rifatullah taala ialah ibadat, maksudnya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang barulah kita memahami mengapakah Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu semasa dia ingin menutup kitabnya, iaitu kitab Ummul Barahin, Imam Sanusi radhiyallahu anhu mengarahkan umat Islam berzikir. Maksud Imam Sanusi berkata, hendaklah mereka tadi menyebut sebanyak-banyaknya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyebut sebanyak-banyaknya lafaz tersebut berserta dengan akal yang memerhatikan makna lafaz la ilaha illallah tadi. Hadis sekarang kita dapat faham hubungan antara ibadat dan ma'rifatullah. Maksudnya sekiranya manusia tadi ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ingin dibukakan hijab di hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia mestilah bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Dan hendaklah kita faham bahawa ibadat yang amat penting yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya ialah arahan agar manusia tadi berzikir mengingati Allah. Dan sebab itulah Imam Sanusi radhiyallahu anhu, setelah dia menceritakan semua permasalahan akidah, setelah dia membincangkan sifat 20, setelah dia membincangkan sifat-sifat yang mustahil, dan setelah dia menyatakan dalil-dalil akal untuk menguatkan pegangan umat Islam,
maka Imam Sanusi tidak memadai dengan sekadar itu sahaja. Bahkan Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hendaklah ke semua umat Islam, hendaklah mereka yang mengaku bahawa mereka tadi umat Islam, hendaklah sesiapa saja yang ingin mengetahui tujuan dia diciptakan di dunia, maka Imam Sanusi berkata, hendaklah mereka tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia menyebut di lidahnya lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang setelah Imam Sanusi mengarahkan umat Islam yang memperbanyakkan zikir tadi, jadi cuba kita lihatkan ayat-ayat di dalam Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala menyusun tertibkan antara solat dan ibadat yang lain, maka kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala meletakkan ibadat yang diistilahkan sebagai zikir sebelum daripada solat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maksudnya sesungguhnya telah berjayalah manusia yang dirinya menjadi bersih, wa dzakara isma rabbih, dan dia berzikir mengingati nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah Allah nyatakan fasalla, lalu dia dari solat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salat. Maksudnya sekumpulan manusia yang perniagaan mereka dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka daripada berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dan daripada mendirikan solat. Jadi daripada beberapa nas yang telah dinyatakan tadi, dapatlah kita fahami bahawa terdapat satu ibadat yang amat penting yang mesti difikirkan oleh semua umat Islam, iaitu berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan sebelum daripada ibadat solat. Jadi sekarang ni sekiranya kita membincangkan tentang ibadat solat yang telah kita amalkan berpuluh-puluh tahun, yang telah kita amalkan semenjak umur kita 7 tahun, 10 tahun dan sebagainya, kita dapat lihat ulama yang membincangkan tentang ibadat solat ialah seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, kan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma. Dan mereka tadi digelar kan sebagai ulama-ulama fiqh, kan ulama-ulama yang menyusun ibadat-ibadat yang berkaitan dengan zahir jasad manusia. Tetapi sekiranya kita membincangkan tentang berzikir dan kita membaca ke semua buku fiqh yang ditulis oleh ulama radhiyallahu anhum, maka kita tidak akan mendapati mereka membincangkan tentang zikir. Sekalipun mereka amat mengetahui, sekalipun mereka tadi ialah ahli berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tadi amat menjaga tata tertib dalam penulisan. Kenapa bila mereka tadi menulis kitab yang berkaitan dengan fiqh, maka mereka tadi tidak menyimpang ataupun tidak memasuki bahagian yang lain, kerana mereka menjaga adab yang di dalam penulisan. Jadi timbullah satu persoalan, sekiranya ulama fiqh radhiyallahu anhum tidak menyatakan di dalam kitab-kitab mereka amalan yang dinyatakan sebelum daripada solat, iaitu berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kan ada sekumpulan ulama yang lain yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis kan tentang permasalahan zikir. Maka yang kita dapat lihat kan ulama-ulama yang mengajarkan manusia berzikir seperti Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu, dan kita dapat lihat lagi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, dan seperti Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, dan seperti Syekh Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu anhu. Jadi kita baca kan semua kitab-kitab yang ditulis kan oleh anak-anak murid mereka dan pendukung-pendukung ajaran mereka, maka kita dapati mereka menulis tentang ilmu tasawuf, dan mereka menulis tentang ibadat yang diistilahkan di dalam Al-Quran ataupun yang dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai fazkurullaha, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita telah memahami perkara tersebut, maka oleh sebab itulah sekiranya kita mengambil agama Islam hanya daripada buku fiqh, nescaya kita tidak akan dapat memahami satu tuntutan lain di dalam agama Islam, iaitu berzikir. Maka umat Islam yang benar-benar ingin memenuhi tuntutan agama Islam, maka dia perlu mempelajari dan dia perlu mendalami buku-buku tasawuf yang ditulis oleh ulama-ulama radhiyallahu anhum, dan mereka mesti mengetahui bahawa terdapat tuntutan di dalam ilmu tasawuf. Maksudnya ilmu tasawuf dia bukan semata-mata ilmu yang
menceritakan tentang ketakwaan, ataupun dia menceritakan tentang keikhlasan, ataupun dia menceritakan tentang kesabaran, itu semua ialah perkara-perkara yang nak dicapai oleh manusia. Cuma menjadi persoalannya ialah bagaimanakah manusia ingin mencapai keikhlasan, dan bagaimanakah manusia ingin mencapai sifat kesyukuran kepada Allah. Maka ulama-ulama tasawuf menyusun cara dan tata tertib kan, yang perlu dijalani oleh setiap umat Islam, iaitu dengan mengamalkan at-tazkiyah, maksudnya pembersihan rohani. Dan pembersihan rohani dimulakan dengan istighfar, kan, dimulakan dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita membincangkan tentang fiqh sebagai contohnya, apabila kita membincangkan tentang solat, apabila kita membincangkan tentang puasa, haji, zakat, kan, muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya, maka kita dapat lihat satu kumpulan ulama yang diistilahkan sebagai fuqaha, kan, yang diistilahkan sebagai ahli fiqh, dan mereka tadi menulis kan kitab yang amat banyak membincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan manusia. Maka mereka tadi digelar sebagai ulama mazhab, sebagaimana ulama mazhab Syafi'i, kan, seperti Imam Ghazali, kan, Imam Nawawi, kan, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, kan, Imam Ramli. Jadi disebabkan tentang wujudnya satu madrasah yang mendukung ajaran Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka dipanggil sebagai satu kumpulan yang diistilahkan sebagai mazhab, kan, satu mazhab yang mendukung pemahaman Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana kita perlu yakin bahawa ilmu yang wujud di dalam dada Imam Syafi'i mestilah dipindahkan kepada anak muridnya, dan ilmu daripada dada anak muridnya mestilah dipindahkan kepada satu generasi, dipindahkan kepada satu generasi sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi kita perlu mengetahui bahawa ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh terbang terus sampai kepada kita hari ini. Bahkan Nabi SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya, yang sesungguhnya terdapat satu kumpulan manusia yang mempunyai ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan sebagai pewaris, kan, nabi-nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul, dan kerja mereka ialah memindahkan ilmu-ilmu Islam, memindahkan ilmu-ilmu agama daripada satu generasi kepada satu generasi sampailah kita hari ini boleh semayang, kan, sampailah kita umat Islam hari ini semenjak kita balik, kan, daripada umur kita 6 tahun, 7 tahun, kan, sebelum lagi daripada itu kita dah boleh semayang, kan, kita dah boleh mengetahui ini ialah rukun semayang, ini ialah perkara sunat di dalam semayang, ini ialah perkara yang membatalkan semayang, kan, ini ialah perkara qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Kesemua ibadat yang kita lakukan hari ini, kemudahan kita melakukan ibadat pada hari ini ialah kerana jasa ulama-ulama mazhab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi itu sekiranya kita pandang daripada sudut ilmu fiqh, dan bagaimanakah perbahasan tentang solat sampai kepada kita, bagaimana kita boleh mengetahui tentang hukum hakam puasa, bagaimanakah kita boleh mengetahui hukum muamalah Islam. Tak ada cara melainkan dengan dipindahkan ilmu tersebut melalui ulama-ulama radhiyallahu ta'ala anhum, dan melalui penulisan mereka yang dibaca oleh anak-anak murid mereka sampailah kepada kita hari ini. Jadi apabila kita berbalik kepada satu arahan seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, apabila kita berbalik kepada arahan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada solat, iaitu berzikir mengingati Allah, maka cubalah kita fikir dan cubalah kita renungkan, siapakah pula ulama yang nak membawa ilmu tersebut, siapakah golongan manusia yang nak membawa ilmu yang membincangkan tentang zikir tadi sampailah kepada kita hari ini. Maka apabila dilihat kan, ke seluruh ulama, maka mereka tadi dinamakan sebagai ahli sufi ataupun as-sufiyah, maksud satu kumpulan manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara ibadat yang diistilahkan sebagai berzikir, menghidupkan hati mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ibadat berzikir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan ibadat berzikir tadi kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan diajarkan kepada anak muridnya, kepada anak murid dan kepada anak muridnya sampailah kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu anhu. Maka Syekh Bahauddin mengembangkan ajaran tersebut, melahirkan anak murid yang begitu ramai. Maka semenjak daripada itu, aliran berzikir yang datang daripada Sayyidina Abu Bakar yang diambil melalui Nabi Muhammad SAW diistilahkan sebagai tariqatun naqsyabandiyah, maksud jalan pembersihan rohani
jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinisbahkan kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dan begitulah juga tarekat-tarekat lain yang berada di dunia. Mereka tadi dinisbahkan kepada guru-guru mereka. Dan sebagaimana kita menisbahkan diri kita kepada Imam Syafi'i daripada sudut ibadat zahir. Solat, kita solat dengan mazhab Imam Syafi'i. Kan berpuasa, kita berpuasa dengan mazhab ajaran, petunjuk daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apabila ada arahan yang mengarahkan umat Islam berzikir, sebagaimana Imam Sanusi sendiri mengarahkan kita berzikir di akhir kitabnya, maka hendaklah kita mengetahui golongan ulama yang membawa ilmu berzikir ialah dipanggil sebagai ulama tasawuf, dan mereka tadi ialah syekh-syekh tarekat di seluruh dunia yang mengajarkan kepada umat Islam tentang berzikir, mengajarkan kepada umat Islam tentang ibadat yang diistilahkan sebagai at-tazkiyah, kerana ibadat yang amat penting yang berkaitan dengan rohani manusia. Jadi apabila kita membincangkan tentang ibadat ataupun penekanan yang ingin ditekankan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu, kita perlu maklum bahawa Imam Sanusi dia mengetahui kepentingan pembersihan rohani tadi, kepentingan berzikir mengingati Allah, kepentingan seseorang manusia tadi mendalami ilmu tasawuf. Jadi apabila Imam Sanusi ingin menutup kitabnya, kan, maka dia mengarahkan kepada kita untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita bawa beberapa nas ataupun beberapa kalam ulama yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu berzikir, membersihkan diri untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita bawa kalam daripada Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam berkata, tidak wujud jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan ilmu fiqh yang kami pelajari. Maksud kita maklum kan bahawa Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam dia dikelar sebagai sultanul ulama. Maksudnya ketua kan bagi segala ulama di seluruh dunia, kerana keilmuan yang amat tinggi, kerana kemahiran ni di dalam ilmu fiqh, kemahiran ni di dalam ilmu usul fiqh, maka dia diistilahkan sebagai sultan ulama. Maka dengan sebab pengajian ni yang amat tinggi di dalam ilmu fiqh, maka Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam berkata, ilmu fiqh inilah, maksudnya ilmu yang dia pelajari tentang ibadat solat, kan, tentang ibadat puasa, haji dan zakat, tentang amalan-amalan tadi, maka Syekh Izzuddin berkata inilah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Imam Sya'rani berkata, namun selepas dia bertemu dengan Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, dia mengakui kebenaran jalan tasawuf dan dia berkata, maksudnya sekarang ni sebelum Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam mendalami ilmu tasawuf, dia berkata bahawa ilmu fiqh, kan, ibadat yang zahir, kan, seperti solat yang dia lakukan, kan, maka dia kata itulah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi dinyatakan di sini, kan, setelah dia tadi bertemu, kan, dengan Syekh Abu Hasan Syazili, kan, dan Syekh Abu Hasan Syazili membimbingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akhir sekali Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam mengakui kebenaran jalan tasawuf dan dia berkata, maksud ini ialah kalam daripada Syekh Izzuddin sendiri. Dia berkata, antara bukti yang paling nyata dan jelas, antara bukti yang paling zahir menunjukkan kepada kebenaran jalan tasawuf dan kebenaran dan ahli-ahli tasawuf ialah manusia yang mengetahui hakikat sebenar, bukti kebenaran mereka dan bukti bahawa ilmu mereka ialah ilmu yang paling tinggi ialah kerana perkara keramat yang berlaku pada mereka. Maksudnya Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam melihat Allah Subhanahu wa taala menzahirkan perkara-perkara keramat, kan, di kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Izzuddin berkata, terzahirnya keramat pada tangan wali-wali Allah ialah tanda kecintaan Allah kepada seseorang manusia. Jadi dia melihat bahawa ahli-ahli sufi, kan, manusia-manusia yang membersihkan dirinya, manusia-manusia yang mengajarkan berzikir tadi, dia dapat lihat Allah Ta'ala menzahirkan keramat yang amat banyak di tangan-tangan mereka. Dan akhir sekali Imam Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam berkata, satu keramat pun tidak berlaku di kalangan ahli fiqh selagi mereka tidak mengikut jalan kerohanian ahli sufi. Jadi ayat ni amat jelas, kan, maksudnya Syekh Izzuddin sultanul ulama di zamannya, dia sendiri mengakui, kan, bahawa sesungguhnya mana-mana umat Islam,
kan dia perlu melalui jalan kesufian, dia perlu membersihkan dirinya, dia perlu berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia perlu mencari guru kan untuk mengajarkan kepadanya tentang berzikir. Kerana ini diiktiraf dan diakui oleh ulama yang agung, iaitu Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, kerana dia berkata tidak ada seorang ahli fiqh pun ataupun ahli-ahli ilmu yang lain yang terzahir di tangannya keramat ataupun diriwayatkan keramat daripada dirinya, melainkan sekiranya mereka tadi berguru dengan ahli-ahli tarekat, sekiranya mereka tadi berguru dengan ahli-ahli sufi, mengamalkan zikir yang diajarkan kepada mereka, maka dengan keberkatan zikir tersebut maka akan terzahirlah keramat pada diri mereka. Oleh sebab itulah Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam perenggan yang terakhir ni, Imam Sanusi berkata, sesungguhnya orang yang banyak menyebut lafaz la ilaha illallah akan dianugerahkan dengan rahsia-rahsia dan melihat perkara keramat yang tidak terhingga. Maksudnya kita maklum bahawa Quran ialah segala rahsia terdapat di dalamnya. Cuma menjadi permasalahan manusia ialah mereka tidak memahami Al-Quran tersebut selagi mana Allah Subhanahu wa taala tidak memahamkan kepada kita Al-Quran. Dan yang paling penting sekali, Imam Sanusi berkata, sesiapa yang memperbanyakkan berzikir, maksudnya sesiapa yang menjalani jalan ahli sufi, kan sesiapa yang memperbanyakkan menyebut nama Allah, kan sesiapa yang berguru kan dengan mana-mana guru yang mengajarkan kepada mereka berzikir, dia akan dapat dianugerahkan dengan rahsia-rahsia daripada Allah dan akan dapat melihat kan perkara-perkara keramat yang tidak terhingga sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ialah penutup yang amat penting yang dinyatakan oleh Imam Sanusi semenjak daripada zamannya, kerana Imam Sanusi mengetahui semenjak daripada zamannya lagi telah wujud manusia yang mengingkari ibadat berzikir, telah wujud manusia yang mengingkari ilmu tasawuf, dan telah wujud manusia yang mengingkari keseluruhan tarekat. Maka Imam Sanusi ingin menegur dan Imam Sanusi ingin menegaskan bahawa sesungguhnya ibadat berzikir ialah ibadat yang amat penting di dalam agama Islam. Dan Syekh Izzuddin kan, Ibn Abdul Salam menyatakan itulah satu-satunya ibadat, maksudnya dalam ilmu tasawuf, kan berguru dengan guru-guru tasawuf yang akan menzahirkan keramat pada diri manusia. Jadi oleh sebab itu menjadi satu perkara yang amat penting difikirkan oleh umat Islam. Adakah kita tadi telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita telah membersihkan hati kita? Kerana kita mengetahui salah satu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wa yuzakkihim, membersihkan manusia, kan membersihkan hati manusia daripada penyakit sombong, kan daripada penyakit hasad dengki, kan daripada penyakit sangka buruk kepada manusia, kan daripada penyakit menghina manusia dan pelbagai lagi penyakit yang ada di dalam diri manusia. Yang amat ditakuti sekali ialah penyakit takabur dan sebagainya yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari kiamat. Dan begitu juga hasad, kan dosa yang pertama sekali berlaku di langit dan di bumi, dan dosa-dosa yang lain lagi yang perlu kepada guru untuk membersihkan hati manusia. Maka oleh sebab itulah Imam Sanusi kan setelah dia menceritakan perkara-perkara akidah dengan dalil-dalil akalnya, maka Imam Sanusi berkata, ketahuilah kan bahawa kamu perlu beribadat, ketahuilah bahawa kamu tadi perlu beramal, kan moga-moga dengan ibadat dan amalan yang kamu buat tadi akan membuka kepada kamu pintu makrifat. Cuma Imam Sanusi menyatakan bahawa ibadat yang perlu kamu fikirkan ialah berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai umat Islam telah memahami kewajipan solat, kan ramai umat Islam telah memahami kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, tetapi ramai daripada umat Islam melupakan satu ibadat yang amat penting, melupakan satu ibadat yang disebut sebelum daripada solat di dalam Al-Quran, melupakan satu ibadat yang berkaitan dengan hatinya, yang hatinya tadilah yang akan dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memanfaatkan harta dan anak-anak mereka illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang bertemu Allah dengan hati ini yang sejahtera, dengan hati yang telah dibersihkan daripada penyakit. Jadi sekarang cubalah kita fikir, dan kita sebagai umat Islam, adakah kita pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Moga-moga dengan penutup itu tadi kita dapat mengetahui rahsia ataupun kunci roh agama Islam tadi ialah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Sanusi berkata, wabillahi taufiq, la rabba ghairuhu la ma'budu siwa. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمة الشهادة عالمين بها. وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi itulah penutup yang dinyatakan oleh Imam Sanusi. Maka sebagai satu tradisi ulama radhiyallahu anhum, apabila kita telah khatam membaca sesuatu kitab, dan inilah kitab yang amat penting kan di dalam ilmu tauhid kan, untuk mendapat keberkatan penulis tadi, maka kita bacalah surah Fatihah kan, kita sedekahkan kepada beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk menyempurnakan pengajian kan kitab Ummul Barahim, tadi insya-Allah saya akan membacakan ijazah sanad kan daripada guru-guru yang telah saya pelajari daripada mereka kan sampailah kepada penulis iaitu Imam Sanusi. Jadi apabila saya mengijazahkan kan sanad ini kepada pendengar-pendengar yang mendengar pengajian ini daripada awal ataupun daripada pertengahan dan sebagainya, maka kita katalah bahawa kita menerima ijazah tersebut, dan moga-moga kita mendapatkan keberkatan penulis dalam menjaga akidah kita, kerana inilah akidah yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita mati dengan akidah tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ijazah kitab Ummul Barahim. Maka saya Muhammad Ali Salihin bin Ahmad sedikit mengijazahkan matan akidah Ummul Barahim kepada semua pendengar yang mendengar pengajian ini, yang memahami dengan akidah yang betul. Maka saya menerima ijazah ini daripada beberapa orang guru, antaranya Musnid Syam Abul Aiz Muhammad Mu'taz Ubaini As-Salih Dimashqil Athari. Beliau meriwayatkannya daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, daripada Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki, daripada Syekh Abdul Haq Al-Ilhabadi, daripada Syekh Abdul Ghani Al-Dihlawi, daripada Syekh Muhammad Abid As-Sanadi, daripada Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hajjam, daripada Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Masjari, daripada Syekh Hasan bin Ali Al-Ujaim Al-Makki, daripada Syekh Al-Ashur At-Tunisi, daripada Syekh Muhammad At-Tawati, daripada Syekh Abdul Qadir Khaddah, daripada penulis kitab kita iaitu Al-Imam Al-Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib At-Sanusi At-Talimsani Al-Maliki yang wafat pada tahun 895 Hijrah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan keberkatan penulis dan keberkatan silsilah sanad yang mubarak ini. Moga-moga kita juga mendapat keberkatan daripada ilmu akidah yang dihimpunkan dalam kitab ini dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya memohon maaf daripada sepanjang pengajian ini sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada perkara-perkara yang menyinggungkan pendengar-pendengar. Saya mohon maaf dan saya mohon agar kita dapat sama-sama mendalami ilmu akidah di mana saja kita berada, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara akidah kita dan akidah umat Islam daripada ancaman yang begitu banyak pada hari ini. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.